Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah malam ni kita akan sambung kuliah online kita jual beli. Dalam tajuk jual beli, macam biasa, seperti biasa kita tunggu kawan-kawan kita dulu sebelum kita mulakan. Sebelum tu boleh tolong share. Sementara kita tunggu kawan-kawan kita, minta share dan minta like dan share. Mudah-mudahan lebih ramai lagi kawan-kawan kita, rakan-rakan kita di luar sana yang dapat mengambil manfaat daripada perkongsian kita malam ni. Baik, kita tunggu kawan-kawan kita masuk dulu. Baik, kita tunggu dulu kawan-kawan kita masuk. Seperti biasa kita akan, sementara tu kita share dulu. Malam ni kita akan sambung tajuk masih lagi syarat dan terma penjual dan pembeli yang pertama. Yang kita nak bincang, tajuk yang kita bincang syarat sah penjual dan pembeli ada 5. Dalam 5 tu kita akan fokus 4. Setengah kitab disebut 4 yang penting, 4, 2. Kita akan sambung malam ni. Yang pertama kita akan habiskan terma yang pertama ataupun syarat penjual pembeli yang pertama, iaitu mestilah ahli tasarruf. Kita akan sambung malam ni dalam tajuk ataupun dalam syarat yang pertama, mestilah ahli tasarruf ataupun tasarruf. Penjual dan pembeli itu mestilah orang yang ada kelayakan ataupun orang yang diberi kuasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terlibat dalam aktiviti jual beli. Kita tunggu kawan-kawan kita masuk dulu sebelum kita mulakan. Kita tengok apa? Tajuk dia kita sambung terma dan syarat ataupun syarat sah penjual dan pembeli. Syarat sah TP, penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli. Yang kita bincang yang pertamanya mesti ahli tasarruf. Mereka berdua ini nak pastikan jual beli kita itu sah di sisi syariat, di sisi muamalah, mesti ahli tasarruf. Mesti mereka ni ahli tasarruf ataupun tasarruf. Tasarruf. Baik, kita akan sambung ahli tasarruf. Kita dah bincang istilah dia, ahli tasarruf, ataupun disebut dalam istilah lain mutlaqun tasarruf. Disebut juga istilah dia ahli tabarruk. Ahli ni orang yang diberi kelayakan ataupun orang yang diberi kuasa oleh syarak untuk handle ataupun untuk urus harta sendiri. Kalau orang yang tidak ada kelayakan untuk urus harta sendiri ataupun dengan bahasa ringkas bukan ahli tasarruf,
maka mereka tidak dibenarkan oleh syarak terlibat dalam aktiviti muamalat. Mereka tidak dibenarkan terlibat dalam aktiviti muamalat, bukan saja jual beli. Yang kita nak sambung malam ni ialah ada 4 ataupun detailnya 5 golongan orang yang dihajarkan, orang yang dibekukan harta. Ini asas yang kita perlu kuasai dalam muamalat. Ini benda yang kita bincang dalam nota muamalat ini, dalam kelas online ini, semuanya benda yang asas ataupun benda yang basic. Benda-benda yang basic. Baik, kita tunggu dulu lagi sementara kita mula. Macam biasa 20 orang lebih kita akan mula. Sementara tu kita akan share, kita minta tekan share. Dan siapa yang dah hadir boleh komen hadir. Siapa yang dah hadir boleh komen hadir untuk catatan, untuk melekat catat kehadiran, bukan kita catat. InsyaAllah kita akan bincang tajuk dia. Kita ulang sekali lagi, tajuk yang kita akan bincang malam ni iaitu golongan orang yang dibekukan aset oleh kerajaan. Ataupun bukan oleh kerajaan, bahasa tepat dia, golongan yang dibekukan aset ataupun harta oleh syarak. Jadi kita kena tahu, golongan yang dibekukan harta mereka oleh syarak ini, golongan ini tidak dibenarkan terlibat dengan aktiviti jual beli. Tak sah berjual beli dengan mereka, tidak sah pinjam meminjam dengan mereka, tidak sah berhutang dengan mereka. Ini apa saja aktiviti dan akad jual beli dan akad muamalat, maka tidak sah. Itu penting. Antara tajuk asas yang kita bincang malam ni, yang kita nak share malam ni, iaitu golongan orang yang dibekukan aset ataupun harta oleh syarak. Ini rangkaian ataupun dia berangkai dengan tajuk ahli tasarruf, iaitu terma dan syarat penjual dan pembeli. Yang pertama, mesti pembeli dan penjual itu ahli tasarruf. Apa dia ahli tasarruf yang kita bincang? Ada berapa ciri, ada berapa sifat ataupun ciri ahli tasarruf. Ahli tasarruf ini orang yang diberi kelayakan, orang yang berkelayakan di sisi syariat, di sisi agama untuk mengurus harta sendiri. Tak perlu orang lain urus. Dia boleh urus harta sendiri. Apabila dia boleh urus harta sendiri, dia boleh berjual beli, dia boleh pinjam meminjam, boleh pajak gadai dan sebagainya. Baik. Siapa ingat ciri ahli tasarruf yang kita nak kenal? Ahli tasarruf ini orang yang berkelayakan, orang yang ada kelayakan di sisi syarak untuk handle, untuk urus harta sendiri. Ada berapa? Itu A, B, C. Ada 3 ciri dia. A mestilah dia aqil, B mestilah dia baligh, dan C mestilah dia cerdik ataupun rasyidun. 1, 2, 3. 3 ciri asal dan detailnya 4. Apa dia 4 itu? 4 itu ciri yang keempat ahli tasarruf itu orang yang tidak dihajarkan harta mereka oleh syarak. Itu ciri ahli tasarruf yang kita nak sambung lagi. Kita ulang sekali lagi ciri dia. Yang pertama, mesti dia ini ciri orang yang ada kelayakan, ada kuasa di sisi syarak untuk mengurus harta mereka sendiri. Akil. Yang kedua, B, itu baligh. Yang ketiga, C, A, B, C. Yang ketiganya cerdik ataupun rasyidun. Rasyid. Kita dah bahas makna cerdik dan makna rasyid ada 2. Oleh muktamad mesti menggabungkan 2 makna, iaitu muslihan lidinihi wa limalihi. Muslihan lidinihi wa limalihi, ataupun dipanggil salahuddin wal mal. Jadi orang yang cerdik, ahli tasarruf, dan yang keempat, dan kita dah bincang yang kata rasyid, ahli orang yang cerdik ini mesti baik agama dia, mesti baik harta dia. Makna rasyid, makna cerdik, orang yang bijak, orang yang pandai mengurus harta sendiri dan mengurus orang yang bijak di dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Itu makna cerdik. Jadi lawan kepada cerdik ialah safihun. Orang cerdik ni orang yang bijak mengurus harta. Apa makna dia? Maknanya dia tidak membelanjakan harta dia kepada perkara yang haram. Kalaulah dia membelanjakan kepada perkara haram, maka
itu dinamakan orang yang mubazir, orang yang sapih. Maka kita kena ingat, sapih itu kita dah sebut. Ada berapa orang yang sapih, orang yang bodoh? 4. 3. Betul kau. Orang yang sapih, bodoh itu ada berapa? 3. 4. Ada 4 orang yang sapih. Jadi cerdik lawan dia sapih. Jadi keempat malah ni ahli tasawuf keempatnya ialah orang yang tidak dibekukan hartanya. Maka yang kita nak bincang malam ni ialah orang yang dibekukan harta. Kita kena tahu siapa orang yang dibekukan harta. Baik. Kita dah 20 lebih, dah ada 20 lebih. Baik, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'ul 'amilin. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. InsyaAllah kita akan sambung kuliah online kita malam ini. Kita akan, bagaimana kita sebut di awal tadi, kita akan sambung tajuk rukun jual beli yang kedua. Kita nak terlibat dalam aktiviti jual beli mesti sempurna ke semua rukun. Barulah dinamakan jual beli di dalam syariat agama kita. Menurut mazhab kita mesti lengkap 5 rukun, ataupun asas dia mesti lengkap 3 rukun. Rukun yang pertamanya ialah sirah. Kita bincang, kita mulakan dulu dengan sirah, iaitu ijab dan qabul. Ada 6 terma dan syarat. Bagaimana cara untuk kita implement, kita nak melakukan praktik lafaz ijab dan qabul. Ada 6 yang telah kita settle. Kita sambung rukun yang kedua ialah rukun, nama dia ialah penjual dan pembeli, ataupun dalam bahasa jual beli disebut aqidun. Aqid ini orang yang berkontrak, 2 orang yang berakad, 2 orang yang berkontrak. 2 orang ini merujuk kepada penjual dan pembeli. Dia asasnya terma dia dan syarat, terma dan syarat 4, dan detailnya disebut dalam setengah kitab ada 5. Yang kita nak fokusnya adalah 4 syarat sah penjual dan pembeli. Ada 2 syarat sah penjual dan pembeli, dan 2 syarat sah merujuk kepada pembeli saja. Ada 4 itu, 2 umum dan 2 spesifik kepada syarat khusus kepada pembeli. Baik. Dan satu kita masih lagi bincang dalam tajuk ataupun dalam syarat sah penjual dan pembeli yang pertama. Apa dia syarat sah penjual pembeli yang pertama? Iaitu mesti penjual dan pembeli itu mesti orang yang ada kelayakan di sisi agama untuk mengurus harta sendiri. Dalam bahasa syariat, bahasa muamalat disebut ahli tasarruf. Disebut juga sebagai mutlaqun tasarruf. Disebut juga sebagai ahli tabarru'. Ada 3 nama dia. 3 istilah yang merujuk kepada apa? Merujuk kepada bahasa kita orang yang berkelayakan ataupun orang yang diberi kuasa oleh syarak untuk mengurus harta sendiri. Apa makna mengurus harta sendiri? Dia boleh terlibat dalam jual beli. Dia boleh jual harta dia, dia boleh hebah harta dia, dia boleh sedekah harta dia, dia boleh hebah bisawat harta dia. Itu orang yang ada kelayakan di sisi syarak untuk mengurus harta sendiri. Maka orang yang ada kelayakan di sisi syarak untuk mengurus harta sendiri, ahli tasarruf ini, mutlaqun tasarruf ini, ahli tabarru' ini, dia ada 3 ciri asas dia yang kita kena ingat. Dan 4 detailnya. Kalau kita ingat asas cukup 3. Inilah dia asas ABC. Akil, orang yang mesti akil. Orang gila, maka dia bukan ahli tasarruf. Orang gila dia tidak boleh terlibat dengan aktiviti jual beli. Dia tidak boleh terlibat dengan aktiviti muamalah. Tidak boleh wakaf harta dia. Dia gila. Kalau dia gila, dia tak boleh jual, dia tak boleh beli, dia tak boleh sedekah, dia tak boleh hadiah, tak boleh hebah. Settle yang pertama. Yang kedua, balighun. Kita sebelum kita sambung yang keempat malam ni. Yang keduanya balik sampai umur. Maka kanak-kanak kita dah bincang isu apa hukum kanak-kanak terlibat dalam muamalah. Lebih spesifik, apa hukum kanak-kanak membeli ataupun kanak-kanak menjual. Sedangkan majoriti di luar sana, kanak-kanak terlibat dengan aktiviti jual beli. Kanak-kanak darjah 1, darjah 2, darjah 3 di sekolah, mereka menjual, mereka membeli.
Kita dah jawab dalam kelas yang telah lepas. Hukum dia qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, anak yang belum balik tidak sah menjual dan tidak sah membeli. Maka itu qaul mu'tamad. Qaul dha'if dalam mazhab kita, qaul dha'if dalam mazhab kita, sah anak-anak yang belum balik membeli ataupun menjual, tapi dengan dua syarat. Syarat pertama, mesti anak itu dah sampai umur mumayyiz, umur yang matan IQ dia. Itu dipanggil mumayyiz bahasa syarak. Apa dia mumayyiz? Orang yang IQ-nya boleh membezakan, ada sifat tamyiz, sifat membeza di antara najis dengan tak najis, mudarat dengan manfaat, dah pandai bersuci sendiri. Ibu dia ajar bagaimana cara basuh kecil, basuh berak, dia pandai. Kita tengok ibu dia tengok, dia basuh berak sendiri dulu. Umur berapa? Umur 6 tahun. Maka 6 tahun, walaupun umurnya 6 tahun, maka dinamakan mumayyiz. Itu qaul yang mu'tamad. Qaul dha'if nak merukunkan mumayyiz, dia kira umur. Umur berapa? Umur 7 tahun ke atas. Itu umur yang mumayyiz. Maka syarat pertama dalam mazhab kita Imam Syafi'i, anak yang belum balik nak hukumkan sah ataupun tidak mereka terlibat dalam jual beli, pertamanya mesti dia mumayyiz, dan yang kedua mesti mereka tahu nilai harta. Dia tahu nilai duit, dia tahu RM5, dia tahu RM1, dia tahu RM2. Kalaulah harga tu, barang tu RM1, dia bagi RM5, dia tahu balance RM4 lagi. Itu dia panggil anak yang mumayyiz, yang tahu nilai harta, maka sah dia terlibat dalam aktiviti jual beli. Itu qaul dha'if. Satu. Yang ketiga, cerdik. Kita nak sambung malam ni ada urutan dengan cerdik. Yang ketiganya ialah cerdik. Apa dia cerdik? Orang yang bijak, orang yang cerdik, orang yang pandai mengurus harta sendiri, dan orang yang bijak di dalam agama. Yang ni apa makna bijak dan agama? Dia melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala. Maka orang yang tidak pandai mengurus harta sendiri, maksud apa? Maksud dia orang bodoh. Apa makna orang bodoh? Dia membelanjakan harta dia kepada perkara haram, maka dia tidak lagi dinamakan cerdik, maka dia tidak dinamakan ahli tasarruf. Dia apa? Orang panggil apa dia? Dia bukan cerdik. Apa makna bukan cerdik? Orang panggil sapihun. Dia sapih, dia bodoh di sisi syarak, walaupun IQ dia cerdik, tetapi di sisi syarak bodoh. Kenapa? Kerana dia membelanjakan harta dia kepada perkara haram. Apa contoh perkara-perkara haram yang kita sebut? Dia menggunakan duit dia untuk beli arak, maka haram. Dia guna duit dia untuk berjudi, walaupun RM1 dia tikar nombor ekor, maka dinamakan dia sapih, dinamakan dia bodoh. Dia bukan lagi ahli tasarruf. Yang ketiga apa? Contoh ketiga, dia menggunakan duit dia untuk berzina, maka bukan lagi orang yang cerdik di sisi syariat, tetapi dia dinamakan orang bodoh di sisi agama. Maka orang bodoh bukan ahli tasarruf, tidak boleh terlibat dalam aktiviti muamalah. Baik, kita nak tahu yang keempatnya, ahli tasarruf yang keempat, detailnya, dia bukan orang yang dibekukan harta dia. Maka kita nak bincang malam ni, tajuk dia ialah asas dia 4 golongan orang yang dibekukan harta di dalam agama. 4 golongan orang yang dibekukan harta oleh syarak. Ada 4 golongan. Detailnya ada 5. Yang paling penting kita tahu 4 asas dia. Baik, kita padan ini. Dalam video nampak ni? Dalam video nampak? Baik, kita tinggalkan ahli tasarruf, kita terus sambung masuk malam ni. Tajuk dia tajuk dia ni antara tajuk asas dalam muamalah yang perlu kita faham. Kita beri semua ni tajuk-tajuk basic saja. Tajuk dia golongan. Detail nampak detail belum? Detail apa tak? Kau kena hijau tulisan. Tulisan itu okey. Okey, golongan orang yang dibekukan. Orang yang dibekukan hartanya, ataupun harta, orang yang dibekukan harta oleh syarak. Golongan orang yang dibekukan harta oleh syarak, bahasa muamalat dipanggil orang yang dihajarkan harta oleh syarak. Mahjurun alaih. Ini bahasa syarak.
mahjur alaihi. Ini kalau kita bertemu dan kita Arab, istilah mahjur alaih itu refer kepada orang yang dihajar, orang yang ditahan, orang yang dibekukan harta dia ataupun aset dia oleh syarak. Ada berapa? Apa makna orang yang dibekukan harta dia oleh syarak? Apa kesan dia? Kesan dia, mereka ini tidak boleh terlibat, tidak dibenarkan terlibat di dalam aktiviti muamalat. Tidak boleh berjual beli dengan mereka. Tidak boleh pinjam meminjam dengan mereka. Tidak boleh pajak gadai dengan mereka. Tidak sah. Tidak sah kita berurusan dengan mereka dalam aktiviti muamalat. Baik. Orang yang dibekukan, mahjurun alaih, orang yang dibekukan harta mereka oleh syarak, yang pertamanya ialah, kita nak tinggikan sikit lagi, kita tajuk kita buat. Buat tajuk terus kita tulis. Okay, yang pertama, dia ada 4 yang asah, detailnya 5. Yang pertama apa dia? Yang pertama yang kanak-kanak ni. Orang yang dibekukan aset mereka, harta mereka, ataupun orang yang dihajar harta mereka oleh syarak, yang pertamanya kanak-kanak. Maksud apa? Maksud dia, kanak-kanak tidak boleh terlibat dalam aktiviti muamalat. Ni. Sebab tu dia ada kaitan dengan ahli tasarruf. Lepas tu kita kena faham dulu ahli tasarruf. Siapa dia ahli tasarruf? Ahli tasarruf itu ada 3 ciri asal ataupun detailnya 4. Ni kita duk bincang keempat. 4 ciri ahli tasarruf keempat, orang yang bukan orang yang tidak dihajarkan hartanya. Kalaulah orang yang dihajarkan hartanya, maka dia bukan ahli tasarruf. Dia bukan mutlaqun tasarruf. Dia bukan ahli tabarru'. Tu kena faham. Kanak-kanak. Kanak-kanak tak boleh terlibat dengan muamalah. Tak boleh terlibat dalam sistem muamalah. Apa saja aktiviti muamalah tidak dibenarkan. Jual beli, tidak sah berjual beli dengan kanak-kanak. Tidak sah berjual beli dengan kanak-kanak. Itu qaul mu'tamad dalam mazhab kita al-Imam Asy-Syafi'i. Kalaulah qaul dhaif baru sah kanak-kanak. Kanak-kanak tidak dibenarkan oleh syarak untuk terlibat dalam aktiviti jual beli. Kenapa? Kerana kanak-kanak ini masih belum sampai umur balik, umur yang matang untuk menilai yang mana manfaat, yang mana mudarat. Dalam jual beli ada gharar, dan jual beli ni ada isu-isu dan unsur-unsur gharar, unsur penipuan yang mesti diketahui oleh kanak-kanak. Oleh kerana dia kanak-kanak, maka dia belum sampai usia ataupun level IQ dia untuk tahu yang mana gharar, yang mana unsur penipuan. Orang boleh tipu dia. Dia tak tahu harga murah, dia tak tahu harga mahal, dia tak tahu nilai benda. Itu kanak-kanak tidak boleh terlibat dengan jual beli, melainkan qada'ih saja. Ataupun di dalam mazhab Hambali ada perincian. Dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, sah anak-anak terlibat dalam jual beli tetapi dengan syarat. Sama juga dengan mazhab kita qada'ih, juga dengan syarat. Yang kedua, orang yang dibekukan harta mereka, yang kedua ialah orang gila. Maka orang gila ini termasuk orang yang dibekukan harta mereka. Ini walaupun nampak tak penting, tapi sebenarnya ini asas yang sangat penting untuk kita persediaan untuk kita terlibat dalam aktiviti muamalah. Ini sangat penting. Kadang-kadang banyak berlaku orang gila juga kita ambil kira jual beli dengan dia. Salah. Orang gila tidak boleh kita bermuamalah. Orang gila ni kita kena heboh saja harta kat dia. Kena bagi, kalau dia nak minum, nak apa, nak beli makanan ke, nak beli apa, bagi free saja. Kerana tak boleh imban balah, tak boleh mukabalah dengan harta orang gila. Tak sah kita nak ambil harta orang gila.
Kerana orang gila dia tak boleh tasarruf harta dia. Islam tidak membenarkan orang gila menguruskan harta sendiri. Maka apabila Islam tidak membenarkan orang gila mengurus harta sendiri, makna mengurus ni terlibat dalam aktiviti muamalah, menjual. Orang gila tak dibenarkan menjual, orang gila tak dibenarkan membeli, orang gila tak dibenarkan hibah, orang gila tak dibenarkan sedekah, orang gila tidak dibenarkan hadiah, orang gila tidak dibenarkan wakaf. Tak sah. Lepas tu kalau orang gila datang kedai, pekedai-pekedai, peniaga-peniaga kena faham, ni asas yang penting, jangan ambil tukaran dengan orang gila. Bagi saja kepada dia, bagi percuma, bagi heboh, dapat pahala heboh. Begitu juga kanak-kanak. Ini asas penting. Banyak kanak-kanak kadang-kadang apabila berlaku isu kecemasan di sekolah, maka cikgu buka tabun kecemasan untuk anak-anak menderma. Maka anak-anak dia bukan ahli tabarruk, dia bukan ahli tasarruf, dia bukan mutlakun tasarruf. Harta dia tidak boleh diderma kepada orang lain. Harta anak-anak tidak sah dihebah kepada orang lain. Harta anak-anak tidak sah disedekah kepada orang lain. Harta anak-anak tidak sah dihebah kepada orang lain. Anak-anak dia tidak dibenarkan oleh syarak untuk menhebah harta dia sendiri. Anak-anak tidak dibenarkan oleh syarak untuk menhadiahkan hartanya kepada orang lain. Melainkan isu macam mana solusi dia, kita latih anak-anak kita bersedekah, tetapi harta itu adalah harta kita, harta bapa. Kita minta anak jadi wakil. Maka kau dhaif, wakil. Anak yang belum balik sah jadi wakil, itu kau dhaif. Sama dia tadi dengan jual beli. Jual beli kau dhaif dalam mazhab Syafi'i, boleh anak-anak terlibat jual beli dengan dua syarat. Begitu juga wakil. Anak ini kita wakilkan untuk dia menjual, membeli. Sah atau tidak? Kau dhaifnya sah. Boleh tak kita wakilkan anak kita untuk hebah harta kita kepada orang lain? Boleh. Anak-anak, kita wakilkan anak-anak ini menjadi wakalah. Dia panggil akad wakalah. Anak ini tolong sedekah harta ayah dia dalam tabun kematian di sekolah dia. Contoh, cikgu lancarkan ada tabun kecemasan untuk mana-mana pelajar yang kematian ibu bapa. Mana-mana pelajar yang sakit, maka kita lancarkan derma kilat. Siapa yang nak derma? Derma tu duit siapa? Duit ayah dia. Sah ataupun tidak? Maka ayah dia yang mewakilkan dia supaya sedekah, supaya hebah, supaya apa nama ni? Satu lagi apa dia? Hebah, hadiah, sedekah. 3. Boleh. Itu isu yang boleh. Ataupun duit anak itu sendiri, maka tidak boleh. Sama. Yang kedua gila. Yang ketiga apa? Ketiga, dia ada 4 yang asah. Yang ketiga apa? Yang ketiga sapih. Yang ketiga sapihun, iaitu yang ketiga bodoh. Yang ketiga sapih. Sapih ataupun bodoh. Sapih bahasa Arab. Baik. Yang ketiganya ialah bodoh. Baik, ingat balik bodoh tu, orang yang bodoh tu ada berapa? Orang yang bodoh tu ada 4. Yang pertamanya orang yang lemah akal, bodoh sungguh. Orang panggil bodoh betul. Real bodoh, lemah akal. Ukuran dia tak tahu nilai harta. Tu panggil bodoh. Kedua apa dia? Orang yang bodoh. Yang kedua, orang yang mubazir. Dinamakan bodoh di dalam agama. Walaupun cerdik akal dia, tetapi dia tak pandai mengurus harta dia di sisi syariat. Harta ini bukan milik kita majazi, hakiki. Milik Allah Ta'ala. Kita ni milik majazi saja, milik sementara. Tu amanah. Apabila Allah bagi harta pada kita, adakah kita milik harta secara hakiki? Tidak. Dia panggil milik majaz saja, milik sementara saja. Maka oleh kerana harta tu bukan milik kita, milik Allah Ta'ala yang sebenar, maka kita kena urus harta kita menurut panduan ataupun menu syarak mengikut muamalat. Bagaimana cara nak urus harta mengikut panduan muamalat? Maka harta ini Allah Ta'ala tak membenarkan untuk membelanjakan kepada perkara yang haram.
Ha? Tak boleh nak belanja harta kita pada perkara haram. Kalau belanja juga, apa kesan dia? Dinamakan mubazir, maka Allah Ta'ala halal harta daripada diurus sendiri. Itu kesan. Yang pertama, orang bodoh kena ingat. Pertama, lemah akal. Bodoh sungguhlah. Yang kedua apa? Mubazir. Nak tahu takrif mubazir? Mubazir. Mubazir. Yang ketiga apa? Muflis. Yang ketiga, Aisyah, apa dia? Muflis. Muflis. Yang keempat, Yang tidak melaksanakan perintah. yang keempatnya orang yang tidak melaksanakan perintah Allah. 4 orang yang bodoh di sisi syariat dalam muamalat kita. Dan orang yang bodoh ini termasuk salah seorang daripada orang yang dibekukan aset dia. Orang bodoh ini dibekukan aset dia. Cuma kita cerita lagi siapa yang membekukan aset dia. Sekejap lagi. Yang keempat, settle orang bodoh Orang mubazir, bodoh. Sebab itulah kalaulah pelaksanaan hukum Islam, orang yang mubazir akan dihalang harta dia. Akan dihajar harta dia oleh kerajaan. Menyebabkan orang terpaksa menurut perintah Allah Ta'ala. Kalaulah dia terpaksa menurut perintah Allah Ta'ala. Kenapa? Kalaulah dia boleh guna harta dia pada perkara haram, akan dihalang oleh kerajaan. Tak boleh terlibat, tak boleh huru harta sendiri. Maka inilah undang-undang yang Allah Ta'ala gubal, yang Allah Ta'ala gazetkan untuk menyekat, untuk mengongkon, untuk menghalang manusia daripada melakukan perkara haram. Ini salah satu. Dia terpaksa terikat dengan arahan Allah Ta'ala, tak boleh terlibat, tak boleh membelanja harta dia pada perkara haram. Kalau tidak, tak boleh huru harta sendiri. Allah bekukan harta. Allah Ta'ala perintah siapa yang bekukan harta ini. Kita akan, sekejap lagi kita akan sebut itu kerajaan. Yang keempat, dia ada 4 golongan yang dibekukan harta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat apa dia? Siapa ingat dengan 4? Ini orang ngaji saja. Tajuk ni kita bincang dah. Ngaji dah kita. Belum ngaji ni? Yang keempat, pertama kanak-kanak, yang kedua orang gila, yang keempat sapih, yang ketiga sapih, yang keempatnya ialah hamba. Ni. Yang keempat hamba. Dia kalaulah asal 4 ini orang yang dibekukan harta, tak boleh urus harta sendiri. Apa makna dibekukan harta? Kita ulang cak kali. Mereka ini tidak dibenarkan oleh syarak untuk terlibat dalam aktiviti muamalat. Tak boleh menjual, tak boleh beli, tak boleh pajak, tak boleh gadai, tak boleh pinjam meminjam dan sebagainya. Ni. Tu maksud orang yang dibekukan aset. Kenapa? Aset dia, harta dia tak boleh urus sendiri. Tak boleh nak handle sendiri. Maka siapa yang nak handle harta dia pun sekejap lagi. Kita cerita dulu. 1, 2, 3, 4. Baik hamba. Yang keempat hamba ini dia tidak dibenarkan oleh syarak untuk handle harta. Untuk handle harta dia. Melainkan sebab tu hamba, kalau kita beli hamba ini untuk buat kerja saja. Dia tak boleh terlibat dalam aktiviti muamalah hamba ni. Tak boleh kita nak suruh hamba pergi beli. Hamba dia tak sah jual beli. Dia tu membeli tak boleh. Kena tuan dia. Hamba ni dia peringkat kanak-kanak. Hamba ni dia level dia macam kanak-kanak. Walaupun dia tua. Walaupun hamba yang kita beli tu umur 40 dah. Hamba kita beli tu balik dah umur 20 dah. Kita nak suruh minta tolong buat kerja rumah kita. Nak ringankan bebanan rumah tugas rumah kita. Umur dah 20, umur dah 30. Tapi level dia dari sisi syarak sama dengan kanak-kanak. Dia boleh jual beli. Melainkan hamba ni yang sah berjual beli, iaitu nama dia adalah hamba mukatab. Hamba kitabah. Itu sah. Dan sah hamba terima zakat.
Hamba yang sah terima zakat adalah hamba kitabah, hamba mukatab saja. Bukan semua hamba sah dia terima zakat. Kerana hamba ini dia tak boleh tasarruf harta dia sendiri. Dia tak boleh terima hadiah, tak boleh terima zakat, tak boleh terima apa. Melainkan yang sah terima zakat, iaitu nama dia adalah hamba mukatabun saja. Mukatab, hamba mukatab. Mukatabun. Hamba mukatab. Hamba mukatab ini hamba yang sah dia berjual beli. Apa dia mukatab? Mukatab ini hamba yang diakad kitabah oleh tuan dia. Apa makna akad kitabah? Iaitu hamba yang tuan dia nak memerdekakan diri dia tetapi dengan bayaran. Itu dia panggil akad kitabah, akad bayaran. Hamba yang tuan dia nak memerdekakan diri dia dengan bayaran. Itu dipanggil akad kitabah, akad bayaran. Tuan dia kata kalau kamu nak memerdeka, maka aku merdekakan kamu dengan bayaran sebanyak 10,000 dalam tempoh aku bagi kepada kamu tempoh 2 tahun contoh. Sekurang-kurang kena bagi tempoh 2 nujum kata ulama. Kalau kita bagi sekaligus maka tak sah akad kitabah. Tuan dia mesti bagi tempoh kepada dia untuk dia cari duit, bayar kepada tuan dia. Maka akad kitabah ini seolah-olah kata para ulama tuan dia jual kepada dia. Seolah-olah dia ini beli diri dia. Tu sah dia beli diri dia. Tuan dia kata kamu nak memerdeka boleh dengan syarat bayar kepada aku sebanyak 10,000 harga dia. Kerana dulu aku beli mu ni mahal dia kata. Dulu aku beli mu 15,000. Lah ni aku merdeka mu sebab murah Zah. Mu bayar pada aku 10,000 saja. Mu boleh bayar kepada aku 10,000 dalam tempoh 2 nujum, 2 tempoh masa. Mu bayar pada aku dalam tempoh 2 tahun, akhir tahun ni sekali dan akhir tahun depan sekali. Tu dia panggil, maka hamba itu bertukar status dia jadi status dia kita mukatab. Dia panggil nama dia itu hamba kitabah. Baik. Maka hamba mukatab ini tidak termasuk orang yang dihajarkan harta dia. Boleh. Selain daripada hamba mukatab, maka termasuk orang yang dihajarkan harta mereka. Sebab tu hamba dia bekerja dapat kat tuan dia. Tak dapat kat dia gaji. Bukan dia apabila dia kerja, tuan dia suruh minta tolong. Minta tolong dia pergi cuci rumah siapa-siapa, minta tolong dia bantu siapa-siapa, orang bagi duit kat dia, maka dia tidak boleh terima. Itu duit kena bagi kepada tuan dia. Baik, settle. 1, 2, 3, 4. Yang kelimanya detailnya kita tak nak bahas. Yang kelima kita sebut saja. Orang yang dihajarkan harta dia, yang kelima ialah orang murtad. Wal'iyadzubillah. Sesiapa yang murtad dalam kerajaan Islam, maka hartanya akan dirampas oleh kerajaan Islam. Dan dia diminta paksa dia supaya kembali kepada Islam balik. Bila dia kembali kepada Islam balik, barulah harta dia itu dibuka. Tidak dihajar lagi oleh kerajaan Islam. Baik, kita tulis 4 saja. Ini 4 asas golongan orang yang dibekukan harta oleh syarak. Baik, yang kita nak sebut orang yang dibekukan harta oleh syarak ada 4. Pertamanya kanak-kanak, yang kedua orang gila, yang ketiga orang bodoh, yang keempatnya hamba. Yang kita nak sebut kesimpulan dia, apa kesan harta yang dibekukan? Ini orang yang dibekukan hartanya oleh syarak. Baik, apa kesan dia? Kesan dia, mereka ini tidak dibenarkan oleh syarak untuk terlibat dalam sebaran aktiviti jual beli. Ulang banyak kali, tu maksud orang yang dibekukan harta. Orang yang dibekukan harta ini, orang yang tidak dibenarkan oleh syarak untuk terlibat dalam sebaran bentuk aktiviti jual beli. Sebaran bentuk aktiviti muamalah. Jual beli, pajak gadai, pinjam meminjam, berhutang dan sebagainya. Baik. Pada. Yang kedua, apabila dia dibekukan harta, mereka ini tidak dibenarkan oleh cara untuk mengurus harta sendiri. Maka yang kedua yang kita kena tahu ialah siapa yang mengurus harta mereka.
Maka harta mereka ini, keempat-empat ini, kalau mereka ada harta mereka diurus oleh waliyul malun. Harta mereka diurus oleh waliyul malun. Ada kaitan dengan waliyul malun. Tu kena mahir dalam muamalah. Apabila dengar waliyul mal sebut terus terbayang. Ada 3 jenis waliyul mal di dalam muamalah. Bukan wali nikah. Wali nikah tu banyak. Ada 41 wali nikah. Kita boleh bilang senarai wali nikah. Tapi ini bukan wali nikah, waliyul malun. Harta mereka ini, mereka tidak sah urus sendiri. Bahkan harta mereka diurus oleh waliyul malun. Apa makna wali? Orang yang diberi kuasa malun untuk urus harta ni. Harta orang dihajarkan. Urus harta kanak-kanak, waliyul mal. Urus harta orang gila, waliyul mal. Urus harta sapi, harta orang bodoh, waliyul mal. Urus harta hamba, wali dia. Hamba ni tuan dia, menjadi wali kepada dia. Waliyul mal. Baik, waliyul mal ni ada 3. Kita tulis sekejap lagi. Settle. Kanak-kanak, siapa yang urus harta dia? Waliyul mal. Sebelum kita nak tulis waliyul mal, kita nak jelas siapa orang yang nak membekukan harta dia. Kita nak jelas. Siapa, kita ulang sekali lagi, siapa orang yang membekukan harta dia ni? Baik, ada 2 dibekukan auto oleh syarak. Tidak perlu kepada kerajaan. Kanak-kanak dan orang gila ni. Kanak-kanak orang gila, mereka ini dibekukan harta secara langsung. Mana pen satu? Pen ke bawah boleh. Ni. Okey, kanak-kanak dan orang gila secara langsung, secara terus dipanggil hajar. Dihajarkan terus oleh syarak. Tidak boleh bermuamalah dengan mereka. Yang ini tidak perlu kepada kerajaan istihar. Mereka ini orang yang dibekukan aset. Tidak perlu. Ini mereka ini dihajarkan secara direct oleh Allah Ta'ala, oleh syarak. Kanak-kanak tidak boleh terlibat. Orang gila tak boleh terlibat. Maka orang sapih ni terutamanya mubazir, muflis, tidak melaksanakan perintah Allah. Orang sapih 3 ni. 3 ini siapa yang membekukan? Ini berhajat kepada kerajaan Islam ataupun qadi daerah ataupun kerajaan Islam yang istihar membekukan aset mereka. Apabila kerajaan mengeluarkan senarai nama orang yang dibekukan aset mereka, kerajaan Islam ataupun qadi daerah mana-mana, qadi ini Allah syarak memberi kuasa kepada qadi untuk mengeluarkan senarai orang yang dibekukan aset mereka dalam daerah mereka. Apabila qadi sultan ini dalam kerajaan Islam, sultan yang ada kuasa, maka kuasa sultan itu kuasa yang umum. Sultan boleh menurunkan kuasa dia kepada qadi daerah. Maka qadi ini dia akan mengisytiharkan senarai orang yang dibekukan aset mereka. Antaranya dalam daerah mereka, siapa orang yang mubazir, siapa orang yang didapati dengan ada bukti yang jelas. Qadi mendapati si fulan bin si fulan telah membelanjakan harta mereka kepada perkara yang haram, maka qadi mengisytiharkan mereka ini termasuk orang mubazir, dan qadi mengeluarkan senarai nama orang yang dibekukan aset. 1. Yang kedua, muflis juga berhajat kepada qadi ataupun berhajat kepada kerajaan Islam yang membekukan aset mereka. Yang ketiga, tidak melaksanakan perintah Allah, juga berhajat kepada qadi untuk isytihar. Mereka ini termasuk orang yang dihajarkan harta mereka. Apabila mereka ini diisytihar oleh kerajaan, harta mereka dihajar, barulah kita tidak boleh bermuamalah dengan mereka.
Barulah kita tidak boleh berjual beli dengan orang mubazir. Baru kita tak boleh berjual beli dengan orang muflis. Baru kita tak boleh berjual beli dengan orang yang tidak melaksanakan perintah Allah. Orang yang tak salat, tak puasa. Tetapi selagi mana qadi ataupun kerajaan tidak mengisytiharkan mereka ini orang yang melakukan aset, maka kita boleh bermuamalah dengan mereka. Itu kena ingat. Itu perbezaan di antara kanak-kanak. Kanak-kanak orang gila dengan sapi. Tapi kalau gila dengan kanak-kanak, tak perlu kepada kerajaan isytihar. Kita tahu kenapa orang gila datang kedai kita. Tak payah kita jual beli dengan dia. Tak payah kita nak terima hebah dia, terima sedekah dia. Kalau orang gila nak sedekah, tak, ketika dia gila tu tak sah. Yang keempat, hamba. Maka hamba ni dia sama dengan peringkat ni. Dia 3. Hamba sama dengan ni hamba, dan kanak-kanak orang gila dan hamba. Dia auto. Dia tak perlu kepada kerajaan Islam. Qadi daerah yang isytihar kerajaan, aset dia dibekukan. Tak perlu. Baik, settle. Baik, kita nak jelas apa lagi? Wali. Siapa yang mengurus harta mereka, maka naik kepada wali. Baik saja. Ini antara benda-benda yang penting, benda asas yang penting untuk kita terlibat di dalam aktiviti muamalah. Baik kanak-kanak, yang paling penting sekali yang banyak ni ialah 2. Dalam 4 golongan itu, 2 yang banyak yang kita terlibat di dalam masyarakat, iaitu kanak-kanak dengan orang gila. Kanak-kanak dengan orang gila yang kita kena jaga. Adik, kanak-kanak dengan orang gila. Adapun sapi itu mubazir, muflis, orang tak melaksanakan perintah Allah Ta'ala, itu dia berhajat kepada qadi yang isytihar dia dibekukan. Tetapi 2 ini tak perlu. Kita kena ingat. Kalau kanak-kanak tak perlu. Maka kita kena berhati-hati. Kalau kanak-kanak dia nak bagi sedekah kat kita, maka kita tak boleh terima sedekah kanak-kanak. Kanak-kanak nak bagi hadiah pada kita, kita tak terima hadiah kanak-kanak. Melainkan hadiah itu datang daripada ayah dia, tak apa. Kanak-kanak ni wakil saja. Kanak-kanak tolong bawa, ini hadiah ayah yang bagi, tak apa. Ini hadiah, ini sedekah, ini sumbangan, ini hebah ayah yang bagi. Boleh. Bawa wakil saja dia. Tapi kalau harta dia, orang bagi kepada dia. Orang bagi kepada anak-anak ni gula-gula. Orang bagi pada anak-anak ini kuih. Orang bagi pada anak-anak ni buah. Buah apabila bagi pada anak-anak itu, maka jadi milik anak-anak. Bila jadi milik yang sempurna? Apabila diqabak oleh ayah dia. Tapi sebelum qabak ayah dia qabak, dah menjadi milik, tapi milik yang tak sempurna. Kerana anak dia tidak boleh terima milik. Harta orang beri pada anak, dia tak boleh terima milik. Anak itu dia tak boleh qabak secara yang real. Cara qabain hakiki. Kerana kena bapak dia qabak, bapak dia terima, barulah menjadi milik sempurna. Harta itu milik sempurna. Gege adik ni. Milik sempurna. Pancuk lah dia malam ni. Gapo? Mau tulis juga. Ni mulut habis bini mu ni. Kenapa mulut ni? Jangan. Nanti dah nak habis dah, apa pun nak habis dah lah dah. Wali Julma. Tulis Wali Julma. Malam ni kita habis terma kedua kita bincang lain. Ni tu. Tok Lebah ni pun dah kalut dah. Dia pun nak mengajar juga dah. Baik. Habis. Wali Julma. Wali Julma ni kita cemah adik. Ambil. Wali Julma ni paling penting kita kena tahu, sebab terutamanya nak Ramadan. Ni nak bayar zakat ni, ni kena Wali Julma, nak mengeluarkan zakat fitrah. Tu dia ada kaitan dengan muamalah. Kenapa zakat fitrah ni dia ada berkaitan dengan muamalah? Karena kita kena tahu muamalah ini pengurusan harta benda. Maka zakat itu dia melibatkan harta. Sebab tu dia berkaitan dengan ilmu muamalah. Kita kena kuasai basic ilmu muamalah. Cemar adik, habis ni. Kak ambil ni kan? Ni. Kalau tidak dia cemar kimia. Adik, kena pergi basuh tangan. Basuh tangan adik. Basuh tangan dulu. Lepas ni mari, bentar lagi mari ngajar.
juga dia pun. Baik, terakhir sekali waliyul malun. Apa kaitan dengan waliyul mal? Sebab mereka ini orang yang dibekukan aset oleh syarak ini. Ada 4 golongan orang yang dibekukan aset, orang yang dibekukan harta oleh syarak. Siapa yang akan mengurus harta mereka? Maka waliyul mal menguruskan harta mereka. Kanak-kanak, harta kanak-kanak diurus oleh waliyul mal. Harta orang gila diurus oleh waliul mal. Waliul mal tak boleh orang gila dan kanak-kanak dia tak boleh jual, tak boleh beli. Siapa yang nak membeli? Maka waliul mal membeli dengan harta kanak-kanak. Tak boleh. Dia sendiri tak boleh. Sebab tu kata bukan ahli tasarruf. Kanak-kanak dan orang gila ni dia bukan mutlaqun tasarruf. Dia bukan ahli tasarruf, dia bukan ahli tabarruk. Sebab tu dia tak boleh nak urus harta dia sendiri. Dia tak boleh nak membeli, tak boleh nak menjual. Maka siapa yang nak mengurus harta mereka? Harta mereka diurus oleh waliyul malun, iaitu orang yang diberi kuasa mengurus harta. Waliyul malun. Waliyul malun. Waliyul mal yang pertama siapa? Yang pertama bapak. Kalau dia ada bapak dia. Kalau mati bapak, barulah yang kedua datuk ke atas. Ini asas saja. Kalau dalam bab zakat lain. Bab zakat tu kalaulah dia ada pecahan dua jenis waliul mal. Orang yang nak bayar zakat fitrah, tu lain. Ni kita cerita waliul mal secara umum. Adapun dalam bab zakat fitrah dia beza. Kalau anak tu ada harta nak bayar dengan harta anak. Siapa waliul mal dia? Kalau anak tidak ada harta, maka siapa yang waliul mal nak buat keluar harta? Baik, settle. Itu biar masuk bab zakat. Yang ketiga, apa nama yang ketiga? Siapa ingat? Ataullah. Yang ketiga. Kodi. Kan. Wasi. Yang keempat apa? Qadi. Macam mana je Qadi? Kodi HII. Qadi tak adalah Qadi daerah. Qadi. Ini 4 waliyul malun. Ni tersilap waliul mal, bahaya. Waliyul malun. Kena biasa guna supaya ilmu dia tidak hilang. Ini antara ilmu yang terpinggir daripada arus perdana. Ilmu yang semakin hilang daripada kamus hidup masyarakat kita. Ilmu yang semakin dilupakan oleh majoriti masyarakat kita. Kalau dengar pun buat tak hirau. Dengar kuliah muamalat saja, je di belakang. Walau hadiahnya main hentam je jual beli. Tak rasa kepentingan untuk belajar. Maka cara untuk kita hidupkan ilmu muamalat dengan menggunakan istilah-istilah hukum. Waliyul mal, ahli tasarruf, ahli tabarruk, sapih, rasyid. Kena hidupkan balik bahasa-bahasa muamalat yang telah hilang daripada hidup kita. Waliyul mal yang pertamanya bapa yang akan menguruskan harta anak-anak yang belum balik, harta orang gila, harta orang bodoh. Dia bapak dia. Kalau harta hamba diurus oleh wali, diurus oleh tuan dia. Ambil adik. Ambil Nurif. Okey, baik. Saya settle. Kita nak habis dah. Kita nak last sekali. Kita nak closing. Ambil. Nak closing. Baik, settle tak. Tok Lebai ni dia aktif mula ni. Baik, pertama bapa, yang kedua datuk. Kalau bapa meninggal, dia kena urutan. Jangan bapa ada datuk, tak boleh, tak sah. Orang yang mengurus harta anak, bapa. Kalau bapa meninggal, bukan ibu dia menjadi waliul mal, tetapi datuk. Kalau datuk meninggal, yang ketiga wasi. Siapa orang yang diwasiatkan? Orang yang diberi wasiat oleh bapa sebelum meninggal untuk urus anak yang belum balik. Wasi ni siapa tak kisah. Asalkan
Bapak dia ni beri wasiat. Dia boleh wasiat kepada isteri, dia boleh wasiat kepada adik-beradik dia boleh wasiat kepada kawan dia. Kalau aku mati, mu tolong urus harta anak aku. Kalau aku mati, dia cakap ke adik-beradik dia, mu tolong urus harta anak-anak aku ni. Maka itu dia panggil wasi. Orang yang telah diwasiat oleh arwah ni. Kalau tidak ada wasi, maka terus naik kepada qadi. Qadi akan menurunkan kuasa kepada isteri, kepada ibu dan kepada sesiapa. Baik, settle. Sekali kita tengok soalan. Ada rakan-rakan kita tanya soalan. Baik. Ada soalan daripada siapa ni? Soalan okey, masa pun dah lewat. Jadi insya-Allah kita syarat yang kedua, syarat penjual ataupun syarat penjual pembeli yang kedua besok kita akan sambung lusa kita akan sambung lusa. Malam ni kita sempat sharing tentang golongan orang yang dibekukan harta. Syarat ada 4, ada 3 syarat lagi, syarat penjual dan pembeli yang kita nak sebut 4 saja syarat penjual dan pembeli. 1 dah settle malam ni, ada 3 lagi insya-Allah. 3 tu kita akan sambung dalam kuliah akan datang. Baik, soalan daripada Puan Nurul, Ustaz, ada orang berikan buah kepada anak kita. Ini yang banyak berlaku. Anak makan tak habis, boleh ke ibu bapa makan buah itu? Ni. Kerana tak nak membazir, sedangkan buah itu harta anak. Baik, soalan cantik. Ini yang banyak berlaku di kalangan kita, iaitu apabila orang hadiahkan ataupun hibah kepada anak kita yang belum balik, maka dia akan jadi harta anak. Cuma bapa ini tolong urus sahaja, tolong ambil, tolong qabat. Dia jadi harta anak. Apabila dia jadi harta anak, maka apabila jenis makanan anak dia tak habis makan. Boleh ke kita makan, bapa makan, ibu makan, ataupun boleh ke ibu ni nak pas kepada adik-beradik lain? Ibu ni dia nak pas kepada adik-beradik lain. Jawab dia, haram orang lain. Orang lain makan, tak boleh. Bukan tak boleh tu bukan makruh, tetapi haram. Haram ibu bapa ataupun kita nak beri kepada orang lain untuk makan, walaupun makanan itu kalau kita tak makan dia membazir. Kalau kita tak makan, dia akan rosak makanan tu. Tak ada siapa nak tolong habiskan. Tak apa. Tak boleh makan. Walaupun jenis makanan ni kalau dia tak habis, memang akan rosak, akan punah. Biarlah punah kerana kita tak boleh makan benda tu. Baik, itu umum saja. Umum kita jawab secara umum. Sebab itulah cara untuk kita sedekah. Orang yang nak sedekah kepada anak-anak pun kena ada ilmu muamalat juga. Sekejap ni. Orang yang nak sedekah kepada anak-anak belum balik. Anak-anak belum balik. Jadi cara macam mana cara yang sebenar? Kalau jenis makanan, terutamanya jenis makanan. Kalau makanan, lagi-lagilah kita kena jaga. Kalau duit tu boleh tahan lagi. Kalau jenis makanan, lagi-lagilah kita kena pandai. Macam mana cara kita nak buat? Iaitu kita bagi kepada wali dia, bagi kepada ayah dia. Kita bagi kepada ayah dia supaya ayah terima. Macam mana cara dia? Ni saya heboh kepada tuan untuk share dengan anak-anak. Maka dia jadi milik siapa? Dia jadi milik kita dan milik kita. Cuma apabila ditakyin di belakang tu dan anak-anak, maka anak juga menjadi sebahagian daripada milik. Cuma yang paling mudah sekali kita terus heboh kepada bapa. Itu paling mudah. Heboh kepada bapa tak perlu takyin. Heboh kepada bapa, maka bapa ini dah jadi milik dia, dia boleh makan dan sudah tentu dia boleh beri kepada anak dia makan. Tu settle. Baik. Soalan lain, insya-Allah kalau ada soalan lain kita akan baca keratan. Kalau ada soalan lain, yang biasa juga berlaku macam ni. Biasa berlaku. Bukan kata parent sahaja yang makan harta anak. Bukan saja parent makan. Contoh. Siapa pun tak boleh makan harta anak. Sama ada parent ataupun ibu, ayah, adik-beradik dia tak boleh makan. Kerana harta itu harta orang yang tak sah tasarruf.
Walaupun anak itu bagi, maka izin anak yang belum balik tidak diiktibar di dalam muamalah. Kita ulang sekali lagi, izin anak yang belum balik tidak diiktibar, tidak diambil kira di dalam syarak. Walaupun dia bagi, ayah minta, mak minta, adik minta, dia bagi. Makanan dia, dia bagi. Maka bagi izin orang belum balik tidak diambil kira di dalam agama. Semua orang tidak haram milik. Semua orang haram makan harta anak yang belum balik. Bukan saja bapa dia saja, bukan saja adik-beradik dia, tapi orang lain pun haram. Contohnya biasa berlaku macam mana? Selalu kita sebut dalam kuliah-kuliah. Contoh dia, kita tengok anak belum balik umur 5 tahun, umur 7 tahun, umur 8 tahun, makan buah. Siapa bagi buah kat dia? Kalau buah bapak dia, tak apalah. Minta izin dengan bapa. Ini buah orang lain bagi. Contohnya adalah jemaah surau bagi. Anak ni umur 7 tahun. Anak ni umur 10. Tak balik lagi 10 pun. Jemaah bagi buah kat dia. 2-3 biji buah. Lalu pakcik pun lalu. Pakcik kata, banyaknya buah dia kata. Bagilah kat pakcik satu. Pakcik ni lama teringin nak makan buah. Buah apa ni? Oh ni buah duku. Buah apa ni? Ni buah rambutan. Bagilah pakcik satu nak try je. Manis ke tak? Lalu dia bagi. Dia bagi kepada pakcik milik dia. Dia hebah kepada pakcik. Pakcik yang minta ni. Sah ke tidak dia bagi kepada pakcik? Tak sah. Dan pakcik terima? Tak sah terima harta anak yang belum balik. Maka pakcik tu pun makanlah. Pakcik pun sapulah. Pakcik tu pun bedarlah. Sikit saja pakcik makan separuh je. Pakcik kata pakcik bukan nak pun, nak try je. Nak tahu adik ni bagi ke tak bagi. Rupanya adik ni bagus. Adik ni tak kedeku, bagus. Adik memang adik bagus. Pakcik yang tak bagusnya. Kerana bedal duit, bedal harta anak yang belum balik. Wallahu a'lam. InsyaAllah kalau ada soalan akan datang kita akan jawab. Jadi malam ni settle soalan daripada Puan Nurul. Kesimpulan soalannya, walaupun kita takut membazir makanan anak yang tak habis itu, maka kita tak boleh nak makan. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih banyak pada sahabat-sahabat teman-teman saya yang join malam ni. Mudah-mudahan kita diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keberkatan umur kita, keberkatan masa kita, dan paling penting keberkatan ilmu yang kita dapat walaupun sedikit saja malam ni. Dan walaupun kita belajar secara online, mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan ilmu, manfaat ilmu. Antara tanda manfaat ilmu kata Allah Ta'ala, kata para ulama, antara manfaat ilmu kita nak tahu ada benefit, tak ada benefit ilmu yang kita belajar walaupun sedikit, kita mampu, kita ada kekuatan untuk beramal di lapangan. Apabila kita berada di lapangan, kita boleh beramal, kita ada kekuatan, kita pergi di kedai, kita ada kekuatan untuk implement akad jual beli yang sebenar. Dia panggil jual beli cara Islam dalam mazhab Syafi'i. Inilah jual beli yang sebenar di dalam Islam menurut mazhab Imam Syafi'i. Kita ada kekuatan untuk lafaz ijab qabul. Itu tanda kita mendapat manfaat daripada ilmu yang kita belajar walaupun sedikit. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'ul 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barakatuh wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ramai kawan-kawan kita dari Sabah pun ada ni. Roommate saya daripada Sabah. Asmararikum. Apa khabar? Ini roommate saya dulu ni.